Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Daripada Nabi SAW kahwin umur 25, Khadijah umur 40. Umur 40 tuan-tuan, Khadijah 40. Janda, anak, ada anak. Lepas tu Nabi 25. Agak-agak lah, adik saya nak tanyalah, kamu ni remaja ni, kalau kamu 25, janda umur 40, anak seorang, nak tak? Nak ini pelik ni. Kamu ni lelaki ke pondan? 25. Adik mana dia? 25. Janda 40. Janda weh, bekas orang. Saya pergi ceramah kat Pasir Gudang, seorang pakcik, saya nak dia. Umur 65, 40 okey lah. Ni 25 tuan-tuan, umur 40. Tetapi Alhamdulillah, umur 40 itulah Allah bagi 6 orang anak. Bahagia dia ketika Nabi duduk di Jabal Nur, di Gua Hira. Sekarang tuan-tuan, Gua Hira tak boleh naik dah, baru keluar surat tahun minggu lepas. Jabal Nur tak boleh naik, Jabal Sur tak boleh naik, ziarah Uhud pun tak boleh. Yang terbaru, tak boleh pergi ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah pun tak boleh. Jadi kalau pergi umrah nak pergi mana? Tak tahu nak kata. Kita pun pening tuan-tuan. Kita nak buat package dalam. Shopping lah, shopping. Shopping jubah aja. Tak boleh pergi lah. Naik Jabal Rahmah tak boleh lah. Sebab apa? Sebab puak-puak daripada Turki ni, Turki. Dia orang naik tuan-tuan Jabal Nur, duk buat benda kurafat atas tu. Duk zikir. Duk zikir macam ni. Kami naik daripada zikir. Lepas tu nak masuk Gua Hira, tak boleh masuk. Dia orang kontrol habis. Lalu Arab Saudi ambil tindakan, tak boleh terus masuk naik. Tuan-tuan, ketika naik Jabal Nur, Nabi duduk di atas. Dikatakan Khadijah ketika itu Nabi umur 40, Khadijah umur 55, naik hantar makanan kepada Nabi sehari 2 kali. Saya nak tanyalah kakak-kakak di belakang, sanggup tak hantar makanan kepada suami duduk atas gunung jerai sehari 2 kali makcik? Malong, boleh? Golak di rumah suruh ambil makanan pun tak nak. Yang ambil makan mak, ambil sendiri ya. Sensial dah. Ni hantar sehari 2 kali kepada Nabi SAW. Umur 55. Nabi umur 40. Dia berapa? 15 tahun, 55. Kita 55 tak larat tuan-tuan. Tapi itu pengorbanan Khadijah. Ketika Khadijah nak mati tuan-tuan, saat nazak, Nabi duduk sebelah kanan. Wahai Khadijah. Kalau nak ikut Khadijah bukan cantik tuan-tuan. Yang cantik siapa? Aisyah. Disebut Humairah. Ni pipi merah. Khadijah ni janda kaya, taklah cantik sangat. Tapi cantik tuan-tuan, Maimunah cantik. Ni. Tapi Khadijah hebat pengorbanan dia. Duduk sebelah kanan. Wahai Khadijah, bagaimana perasaan kamu? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah. Nampak? Nabi dia tak sebut abang. Dia sebut ya Rasulullah. Dia tak sebut abang. Ya Rasulullah, aku akan tinggalkan dunia ini. Kalaulah harta yang ku tinggal ini tak ada lagi untuk membela akan agama ini, Islam ini, dan aku meninggal, sisa-sisa tulang aku ini boleh engkau jual. Kau korek akan tulang-tulangku ini, kau juallah untuk membela akan Islam ini. Tu kata Khadijah. Tengok, korek tulang, jual, dia kata, bela Islam ini daripada tulangku yang ada. Bila dengar itu tuan-tuan, Allah hantarkan salamnya melalui Jibril. Jibril turun, wahai Muhammad, dengan ucapan Khadijah ini, maka Allah menyampaikan salam kepada Khadijah. Ketika itulah tuan-tuan, ayat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Dan Khadijah pun meletakkan tangannya di sini dan meninggal dunia. Khadijah mati dengan Allahumma antas salam, salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersedih tuan-tuan. Bila bersedih, subhanalladzi asra bi'abdihi, turun ayat ni lah, subhana, maha suci Allah. Jangan sedih wahai Nabi Muhammad. Walaupun benda ni kalau ikut kamu tak boleh buat, tapi bagi aku subhana, aku boleh buat. Macam kita lah nak naik kenderaan, nak musafir pergi ke Penang daripada Selangor, PJ ni pergi. Apa yang kita baca?
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Menunjukkan tuan-tuan, perjalanan kita ni dengan izin Allah. Mungkin tayar pancit, tapi Allah kata sampai insya-Allah. Mungkin enjin mati, tapi dengan subhanallah sampai. Macam tu tuan-tuan, subhanalladzi asra. Maksudnya Nabi tu dibawa tuan-tuan, bukan dia berjalan sendiri, tetapi dibawa. Macam tuan-tuan nak datang masjid ni lah, kalau ikut tuan-tuan tak datang, tapi Allah bawa dengan hati tuan-tuan. Dibawa ni, kalau nak ikut ni tak ramai datang, tapi dibawa. Aku nak datang dengan ceramah Ustaz Abdullah Khairi, maka kita dibawa. Bila dibawa tuan-tuan, asra abdihi, seorang hamba. Sebab tu kalau dimulakan dengan subhanallah, benda yang sangat baik. Contohnya, tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, satu zikir yang sangat dituntut disebut sebagai mahkota zikir. Apa dia? Subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Jangan tinggal ni, ini mahkota zikir. Subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Hafal ini. Ini mahkota zikir. Sebab tu bila dimulakan subhanalladzi asra bi'abdihi, ada satu lagi tuan-tuan, jangan lupa zikir ini. Yang Nabi kata kalimatani, dua kalimah, khafifatani ala lisan, mudah disebut, wa habibatani ila rahman, Allah suka, wa sakhilatani fil mizan, berat timbangan. Apakah kalimah itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, ataupun subhanallahil azimi wa bihamdih. Ini kalimah ni kena sebut tuan-tuan. Allah suka kat kita dan berat timbangan. Jadi macam mana kita nak buat tuan-tuan? Saya nak cerita tuan-tuan, dalam YouTube ada. Saya tuan-tuan didatangi oleh seorang anak muda, dia nak interview. Dia kata, Ustaz, saya nak interview ni jabatan pelancongan ni, Ustaz ada kabel tak? Kabel. Saya kata kabel-kabel tak ada. Maksud dia ada orang tak boleh tolong. Tapi ada satu, Allah suka kat kamu, insya-Allah orang yang interview suka. Dia kata apa dia? Sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Jadi dia pun hafal lah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tengah duk tunggu nak interview ni, tiba-tiba orang yang nak interview tu keluar. Assalamualaikum, Encik Ahmad bin Harun, lebih kurang macam tu lah. Sila. Giliran Encik, dia pun subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tiba-tiba dia tolak pintu, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dia lupa bagi salam. Dia sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Rupanya orang yang interview tu orang yang soleh. Dia kata apa? Oleh kerana kamu sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, Allah suka kamu, aku suka kamu, aku ambil kamu bekerja. Dapat kerja. Alhamdulillah dia dapat kerja tuan-tuan. Tak bagi tahu saya. Selalu macam itulah tuan-tuan. Nak dapat jumpa kita, dah dapat tak telefon kita. Jadi tak apalah, saya pun tak kisahlah. 3 tahun lepas tu dia berhenti kerja. Bila berhenti kerja tuan-tuan, dia buka tuan-tuan cakotiau telur dibasuh di Elmina tu, dekat dengan Lebuh Raya Gatri. Jadi saya kalau tengok cakotiau telur dibasuh, saya cukup minat tuan-tuan. Asra abdi, hamba. Jadi bila kata hamba, kita ni hamba. Apa tujuan dia? Ibadat banyak-banyak hamba ni. Kemudian apa? Asra abdihi lailan, diperjalankan pada satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu malam dah, daripada masjid haram ke masjid aqsa. Kalau ikut tuan-tuan, 1736.3 kilometer daripada masjid haram ke masjid aqsa. Agak-agak berapa? Lebih kurang dalam 2 jam perjalanan kalau naik flight. Tapi Nabi SAW satu malam pergi naik terus ke langit, kemudian turun, pagi esok jumpa puak-puak Quraisy. Kerana apa? Subhanallah, benda yang manusia tak boleh buat tapi Allah boleh buat. Kemudian Nabi SAW tuan-tuan, bila berjalan daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Nabi berhenti tuan-tuan. Sebelum sampai kat Tur Sina, Nabi berhenti di Yasrib. Tuan-tuan tahu maksud dia Yasrib? Yasrib ialah nama sebelum Nabi hijrah ke sana. Bila Nabi hijrah, Nabi tukar Yasrib kepada Madinatul Munawwarah, bandar bercahaya. Bila bercahaya kerana apa? Kerana Nabi SAW.
Kenapa kerana Nabi? Kerana berkat. Berkat Nabi tu, bandar tu bercahaya. Kemudian berkat Nabi, ada sepohon pokok nama tamar ajwa, yang siapa makan 7 biji, Allah jauh 2 penyakit, racun dan sihir. Kerana apa? Kerana Nabi. Berkat. Sebab tu siapa pergi Madinah, jangan tinggal tuan-tuan, belilah ni tamar ajwa ni. Walaupun sekarang ni dah tak boleh pergi ke ladang kurma. Ladang kurma tak boleh pergi dah kan. Jadi nak beli dekat mana? Dekat sekitar Masjid Nabawi. Bagi tahu tamar ajwa. Tuan-tuan nak tahu asli, tuan-tuan tengok tamar ajwa sebesar ini. Kemudian dekat kulit dia kadang-kadang ada Muhammad. Kadang-kadang ada orat tertulis Allah. Itu asli. Yang Nabi tanam daripada tangan dia sendiri, tangan dia sendiri. Yang tu makan 7 biji. InsyaAllah Allah jauh 2 penyakit, racun dan sihir. Jangan makan banyak-banyak. Kalau makan banyak-banyak, dia ada kesan sampingan. Kepala kita boleh jadi botak. Orang tanya, Ustaz, kenapa botak? Kerana harganya mahal. Sekilo 120. Tuan-tuan pergi bawa 1000, tak botak kepala tuan-tuan. Makan sehari sekilo. Jangan makan banyak-banyak. Itu berkatnya Nabi SAW. Sebab tu Nabi berkat tuan-tuan. Apa yang Nabi buat ketika Nabi hijrah? Nabi tuan-tuan masa Isra' Mi'raj, Nabi sembahyang 2 rakaat dekat Yasrib. Menunjukkan tuan-tuan, Nabi hijrah juga sampai-sampai Nabi buat apa? Nabi bina masjid. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ni hebatnya qaryah ini dengan adanya masjid. Sebab tu disebut innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang yang datang rumah Allah tu orang siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang yakin dengan akhirat. Orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Orang yang tidak takut kecuali Allah. Sebab tu bila kita masuk masjid kita baca apa? Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita keluar baca apa? Tu nampak tu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tuan-tuan ingat tulis saja ke tu? Semua tulis ni ada benda yang penting. Tu, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta keberkatan, murah rezeki. Bila keluar masjid, tuan-tuan tengok itu tu. Tu semua tu, fawalli wajhaka syatral masjid. Semua tu ada makna tu. Hafidhu ala salawat, tu semua tu cerita tu, nampak tu. Wasta'inu bis sabri was salah, ni cerita tentang solat saja ni. Tuan-tuan baca tak? Baca haram tak faham. Tu semua tu menceritakan tentang kelebihan solat. Tu yang tu pintu tu keluar masjid. Bila masuk masjid, belah sana ada tak masuk masjid? Ada kan? Dia orang baca tak? Tak baca. Siapa tak baca pergi keluar. Balik baca balik terus tuan-tuan, tu pun geram dah. Nak marah saya ni kan. Ni semua ni ada manfaat. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta tuan-tuan keberkatan. Sebab tu nak berkat dalam hidup kita ni, selalu datang rumah Allah.